Okey. Sekarang sudah pukul 10.30 pagi. Selamat pagi kepada semua murid dan selamat datang ke PTPR kali ketiga Matematik Secara atas talian dalam Google Meet. Okey, jadi hari ini kita akan sambung apa yang kita telah belajar minggu lepas. Dan hari lepas hari Khamis, minggu depan kita akan berjumpa dekat sekolah sudah. Jadi cikgu harapnya daripada 2 minggu ini, cikgu ajar agak slow. Kenapa? Kerana cikgu harap kamu belajar perlahan-lahan dan bila kita balik ke sekolah, kita akan belajar dengan lebih laju lagi. Jadi dekat sini cikgu nak bincang soalan. Hari itu cikgu telah bimbing kamu untuk buat soalan A, D, F. Cikgu telah bimbing semua kamu untuk A, D, F. Jadi cikgu hari ini cikgu akan bincang kembali soalan B, C dengan E. B, C dengan E. Jadi macam mana kita menyatakan pola? B. Negatif 1, negatif 4, negatif 7, negatif 10 dan seterusnya. Jadi dekat sini kita mesti tahu macam mana urutan dia yang terjadi dekat sini. Jadi di dekat sini kita boleh nampak negatif 1 jadi negatif 4 adalah tolak 3. Negatif 4 pergi negatif 7 dia tolak 3. Jadi kita boleh nampak setiap ini kita tolak 3 untuk mendapatkan nilai yang seterusnya. Jadi dekat sini kita boleh katakan pola untuk B ini adalah menambah. Dia boleh tulis dalam banyak bentuk. Kalau di sini saya ada nampak antara jawapan yang saya ada nampak adalah menambah negatif 3 kepada nombor sebelumnya. Ini adalah jawapan yang cikgu ada nampak. Ada yang di sini dia tulis menolak 3 kepada nombor sebelumnya. Dua-dua jawapan ini adalah diterima, murid. Dua jawapan ini adalah diterima kerana maksudnya dalam sini adalah sama. Maksudnya dalam sini adalah sama. Jadi kita tengok lagi soalan C. Negatif 4, sifar 4, 8 dan seterusnya. Jadi dekat sini kita boleh nampak setiap ini dia tambah 4. Jadi polanya adalah menambah 4 kepada nombor sebelumnya. Menambah 4 kepada nombor sebelumnya. Ada masalah? Cikgu bincang soalan B dengan Z sampai C sini ada masalah? Boleh bagi respon sikit. Ada masalah untuk perbincangan 2B dengan C ini? Dia ada. Terima kasih Danny. Kalau ada masalah, kamu boleh message dalam Google Meet sini, ataupun kamu angkat tangan pun boleh, ataupun kamu buka mic untuk tanya cikgu pun boleh ya.
Okay, lepas tu yang E. E 1/2, 1/4, sifar, negatif 1/4 dan seterusnya. Jadi dekat sini kita boleh nampaknya apa? Okay, setiap ini adalah tolak 1/4. Tolak 1/4. Tolak 1/4. Jadi untuk pola ini dia akan seperti apa? Dia akan seperti soalan B. Dia boleh tulis dalam dua bentuk. Okay? Dia boleh tulis dalam dua bentuk. Okay, pola pertamanya adalah menambah. Menambah negatif 1/4 kepada nombor sebelumnya. Okay? Dan dia pun boleh tulis menolak 1/4 kepada nombor sebelumnya. Okay, jadi dia ada dua cara kita boleh tulis dekat sini. Okay? Jadi inilah adalah 3 lagi perbincangan soalan minggu lepas, latihan minggu lepas yang cikgu buat hari ini untuk kamu lah. Supaya kiranya soalan 2 ini kita sudah bincang semua jawapan. Jadi sesiapa yang salah, yang cikgu hari itu ada tegur, okay, kamu boleh cuba buat pembetulan sendiri ya. Kamu boleh cuba buat pembetulan sendiri. Dan jangan risau, ini cikgu juga akan kongsikan. Cikgu juga akan kongsikan dalam grup nanti ya. Supaya kamu masih boleh saling. Okay? Jadi, sekarang kita akan balik kepada apa yang kita belum habis lagi dalam subtopik 1.1, iaitu pola. Okay. Jadi kita akan lihat nombor Fibonacci. So, apa itu nombor Fibonacci? Sebenarnya banyak jenis siri nombor. Nombor Fibonacci adalah salah sejenis. Jadi kita boleh nampak dekat sini, nombor Fibonacci merupakan suatu corak nombor yang berurutan. Okay, kita boleh nampak daripada sifar 1, 1, 2, 3, 5, 8. Jadi macam mana dia dapat yang nombor yang seterusnya? Sebenarnya kalau kamu lihat dekat sini, warna merah. Sebenarnya macam satu ini, macam mana dia dapat satu? Sebenarnya sifar dengan satu adalah permulaan. Yang penting adalah mula dengan nombor yang ketiga. Nombor ketiga adalah hasil tambah sifar dengan satu. Nombor ketiga. Nombor keempat adalah hasil tambah dua yang ini untuk dapat nombor yang keempat ini. Okay? Seperti yang anda lihat dekat bawah sinilah, ini adalah pattern dia. Macam mana dia dapat nombor yang seterusnya. 就是拿前面的号码来加，然后放去后面是吗？ Ya, betul-betul. Macam nombor yang ketiga adalah hasil tambah nombor pertama dengan nombor kedua. Nombor yang keempat adalah hasil tambah nombor kedua dengan nombor ketiga. Okay? Dia ambil dua nombor yang sebelumnya, tambah dia. Okay? Jadi ini adalah caranya kita untuk mendapatkan nombor Fibonacci. Okay? Okay, kita lihat lagi gambar ini. Bagaimanakah anda dapat membentuk segi empat Fibonacci yang seterusnya? Macam mana kita nak membentuknya? Sebenarnya apa benda ini? Apa benda ini? Okay. Jadi dalam PowerPoint ini cikgu tidak dapat tunjuk. Jadi cikgu guna whiteboard lah. Cikgu guna whiteboard.
Okey, cikgu tambah whiteboard lagi. Tambah. Okey, sekejap lah. Oh, cikgu tidak ada buat. Okey, tak apa. Okey, cikgu gunakan cara yang biasa. Okey, di sini kamu ada nampak petak-petak lah kan? Okey. Seperti kalau kita lihat dekat sini, okey, dia mula daripada kamu nampak kan satu-satu kan? Okey, satu-satu ini. Dan macam mana dia mentapakkan yang lain semua ini. Dan kalau kamu lihat semua ini adalah segi empat sama. Okey, kamu nampak semua dia adalah segi empat sama. Jadi sekarang cikgu bina segi empat ini yang sama untuk kamu lihat dalam whiteboard ah. Okey, jadi mula-mula cikgu gunakan warna biru. Nampak. Okey, mula-mula kita ada segi empat. Macam ni. Okey, ini satu. Lepas tu saya guna warna lain, warna hijau. Kamu nampak sebenarnya dia gandaan bagi ini. Okey. Okey, lepas tu macam mana? Lepas tu yang ketiga dekat sini ni macam ni. Okey. Kalau kamu lihat balik kan. Okey. Ada salah? Ada. Sebenarnya dia akan lebih besar lagi satu saiz. Dia mesti adalah segi apa? Dia mesti adalah segi empat sama. Jadi dekat sini kita balik. Okey. Jadi mula-mula segi empat yang dibina yang kedua adalah segi empat yang sama dengan ini. Lepas tu daripada dua yang besar ini dia bina segi empat ini. Ini yang ketiga. Lepas tu macam mana yang keempat? Keempat, ibu gunakan orange. Sekarang tinggi dia 3 kan? Jadi satu segitiga yang bersisi 3. Okay, besarnya sisi 3, sorry. Besarnya sisi 3. Okay. Lepas tu macam mana? Segitiga yang sisinya 5. Sisinya 5. Lepas tu macam mana lagi? Segitiga yang sisinya berapa sini sekarang? 5 tambah 3. 5 tambah 3 adalah 8. 6, 8. Okey, jadi dalam sini cikgu tulislah supaya kamu nampak. Mula-mula dua ini adalah sisinya satu saja. Lepas tu dua ini dia akan jadi 2. Jadi ini dia sisinya 2. Jadi 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 3, 5 tambah 3, 5 tambah 3, 8. Jadi kalau dia nak seterusnya macam mana? Kalau nak seterusnya, jadi dia 5 tambah 8, 13. 1 segi 4, 13 darat 13. Akan dibina. Jadi ini adalah seperti yang kamu nampak dalam gambar raja inilah. Okay, kalau kamu nak menghasilkan yang seterusnya, dia mesti ke bawah lah. Cikgu cuba. Okay, cikgu cuba. Okay.
Jadi katakan sekarang saya nak bina yang seterusnya. Saya nak bina yang seterusnya. Jadi saya nak bina yang seterusnya, dia macam ni lah. Sorry, salah. Sebenarnya adalah 13 darab 13. Sampai hujung bawah sini. Dia macam segi 4. Jadi ini adalah 13. Bermaksudnya sini panjangnya 13 dan tingginya pun 13. Jadi macam mana yang seterusnya? Yang seterusnya adalah 13 tambah 8 berapa? 21. Jadi ini adalah 21. Jadi di sini panjangnya 21, tingginya 21. Jadi ini adalah yang seterusnya. Ini adalah yang seterusnya. Jadi sampai sini kita tengok yang terakhir. Contoh 5. Jadi ini adalah macam mana kita dapat nombor yang seterusnya lah. Ini seperti tadi. Lepas 8, 13 kan? 21. Yang ini macam mana? 1 tambah 3, 4. 3 tambah 4. Sini adalah 1 tambah 3 lah. Sini adalah 3 tambah 4. 11 macam mana dapat? Adalah 4 tambah 7. Okey? Jadi murid-murid sampai sekarang ni, sampai dekat contoh 5 ni, ada masalah? Boleh faham tak macam mana kita dapatkan nombor yang seterusnya? Di sini hari ini kita belajar tentang konsep Fibonacci. Ini konsep Fibonacci ya. Okey, terima kasih semua. Jadi terakhir, paling akhirnya pola. Kerana subtopik ini kita belajar tentang pola. Jadi dekat sini, apa itu pola? Pola merupakan suatu objek tertentu ataupun satu corak yang tertentu. Dia adalah satu corak yang tertentu dalam sesuatu nombor, nombor atau objek. Sebenarnya dalam matematik kita adalah fokus kepada nombor. Kenapa sini kita juga terangkan tentang objek? Kerana di sini dalam matematik ni dia nak kamu tahu. Dalam pola ini dia bukan sahaja rujuk kepada bentuk dalam nombor. Sebenarnya dalam objek itu, dalam seharian kita pun nampak. Seperti contoh yang paling ketaranya adalah baju batik ataupun kek batik. Itulah salah satu simbolik lah dalam kita boleh terangkan tentang pola. Suatu pola dalam senarai nombor ditentukan dengan menambah, menolak, menarab ataupun membahagi nombor sebelumnya, manakala suatu pola dalam objek ditentukan dengan memerhati susunan objek sebelumnya. Jadi ini adalah jikanya adalah objek. Jikanya adalah objek. Jadi cikgu harap pola ini kamu semua boleh ada satu gambaran lah. Macam mana? Seperti yang tadi cikgu mula-mula cikgu terangkan tentang latihan minggu lepas kan. Menambah, menolak, menarab dan membahagi. Jadi kita kiranya habis untuk subtopik ini. Jadi sekarang cikgu nak kamu lihat dalam buku kamu. Cikgu nak kamu buat latihan. Latihan. Mana? Hari itu kita sudah sampai latihan 2 kan tadi. Cikgu nak kamu buat
latihan 4 dengan 5. Cikgu nak kamu buat latihan 4 dengan 5. Okay. Jadi untuk 4 ini cikgu tidak jelaskan untuk kamu lah. Kamu pun tahulah macam mana tapakkan yang seterusnya kan. Ini kamu rasanya berapa? Tambah-tambah kan. Okay. Tapi untuk soalan 5 ini, cikgu akan cuba bimbing kamu dulu. Cikgu akan cuba bimbing kamu dulu. 老师，做三四Ya. 五啊，做三四五还是 Tidak, 4 dengan 5. Soalan 4 dengan 5. Soalan 4 dengan 5 saja. Okay, untuk soalan 5 cikgu akan terangkan dahulu. Cikgu akan terangkan dahulu. Okay. Tingkatan 2, matematik part 1. Okay. Okay. Jadi, (16 bahagi 2, 88). 8 bahagi 2, 44. Okay, jadi sekarang. Macam mana kita tapak? Okay, kalau kamu lihat di sini, 4 ini dia dapat 8 kan? Jadi, 4 ini sebenarnya sini dia masih ada 4. Dia masih ada 4. Sini masih ada 4 kan? Okay, jadi dekat sini 4 dia akan bahagi 2. Okay, ini jadi 2, ini jadi 2. Jadi kamu kena isilah. Tapi 8 ini adalah bahagi ini adalah 4. Ini 4. Jadi 2 tambah 4 berapa? 6. Jadi cikgu telah isilah yang pertama. Okay, 4 ini bahagi 2 ada 2 dengan 2. Okay, jadi untuk yang 3 ini cikgu nak kamu isi sendiri ya nanti ya. Boleh? Cikgu just cuba terangkan macam mana dia pecah, dia gabung, dia pecah, dia gabung, dia pecah, dia gabung. Okay. Kalau untuk yang penerangan cikgu sekarang ini dapat kamu faham tak? Macam mana untuk tapakan yang seterusnya? Boleh kamu faham? Ada tak faham? Boleh tanya dengan boleh? cikgu? Boleh ya? Ada yang sesiapa yang tak faham? Cikgu boleh terangkan lagi. Okey, terima kasih Dengli. Yang lain? Ada tak faham? Ada tak faham? 第五的我还是不明白。 Tak faham tak? Okey, tak apa. Yang pentingnya beritahu. Okey? Okey, sekarang cikgu akan okey. Sekejap Cikgu padam dulu supaya nanti kamu lebih jelas apa yang cikgu cakap. Okey. Jadi cikgu mula terang Okey. Cikgu guna 2 warna. Warna hijau ini adalah pecah. Okey. Lepas tu warna biru ini adalah hasil. Hasil Okey, sekarang warna hijau dulu. 16 dekat atas ini, kita lihat 16 yang paling atas ni, kita turun, kita pecah 2 kan? Jadi dia pecah, 16 pecah 2, satunya adalah 8. Okey, satunya adalah 8. Jadi
Bila dia sampai tahap ini, di sini adalah 8, di sini adalah 8. Boleh faham? Okey. Lepas tu, lapang ini bila dia turun, dia akan pecah lagi. Lapang ini pecah lagi, dia pecah 4, pecah 4. Lapang ini dia pun pecah 4, dia ini pecah 4. Okey, lepas tu sampai tahap ni hasil dia. Okey, macam mana? 4 pergi turun sini, sini adalah 4. Sorry. Sini adalah 4. 4, 2 dia gabung. Dia 2, 4 gabung. Ini adalah 8. Ini 4. So, saya tulis jelas sikit. Ini adalah 8. Jadi ini 4. Lepas tu, dia akan pecah lagi. 4 akan pecah sini 2. 4, dia pecah 4 kan? 1, 2, 2 lah. Tapi di sini adalah 8 kan? Bila 8 pecah, ini adalah 4. Ini adalah 4. Nah, 4 sini pecah, ini 2, ini 2. Jadi cikgu rasa kamu tahulah ini berapa lah kan? Nah, cikgu nak terangkan ini. Ini adalah 2 tambah 4. Jadi ini adalah 6. That's why 6 adalah hasil daripada 4 dengan 6 tu. Okey? Jadi cikgu rasanya soalan 5 ini semua faham kan? Boleh kan? Faham. Okey ya? Jadi latihan untuk hari ini soalan 4 dengan soalan 5 saja. Sangat mudah sahaja. Okey, cikgu harap kamu cuba betul-betul dan habis kamu ambil gambar, send kepada cikgu secara personal. Okey, kalau tidak ada masalah, ada apa-apa soalan nak tanya lagi dengan cikgu? Okey, boleh semua cuba bagi respon dalam message pun boleh. Okey, dia ada. Terima kasih Danny. Okey, macam mana yang lain? Tak ada respon langsung. Okey, dia ada. Thank you Carlos, Remy, thank you. Angelica, thank you. Nita, thank you. Pauline, thank you. Okey, terima kasih ya. Okey. Okey, jadi kalau tidak ada masalah, kita sampai sini saja untuk hari ini. Terima kasih Okey, cikgu. okey. Yang guna akaun nama bapak tak apa. Okey, jadi kita sampai sini saja untuk hari ini dan kita jumpa balik lagi hari Khamis. Okey. Okey, jadi kita sampai sini saja. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Jumpa lagi.